Okay, hari ini saya akan buat interview berkenaan dengan kesan emosi dan psikologi yang dialami lah sebagai ibu bapa kepada anak dengan penyakit jara jumpa dan cabaran yang dihadapi serta strategi yang digunakan untuk mengatasi cabaran ni lah. So pandangan Puan sangat bernilai lah dalam membantu orang lain lah memahami pengalaman ibu bapa yang berada dalam situasi yang sama. Okey, baik. Saya terus mulakan dengan soalan saya yang pertama lah. Uh, Baik. Boleh dengar? Boleh. Ya, okey. Saya salah. Mic, sorry. Okey, testing lagi. Hello? Boleh dengar? Boleh tapi macam putus-putus. Macam putus-putus. Sekejap ni. Okey, okey, sekali lagi boleh? Okey. Elok dah. Boleh? Boleh. Okey, first sekali sorry saya nak tanya Puan, diagnosis anak Puan lah. Hello? Hello ya, kata dia. Tak dengar. Ha, boleh dengar? Boleh sekarang boleh. Boleh. Okey, nak tanya diagnosis anak Puan sekarang ni. Mhm. Uh, Dia sekarang doktor kira stable dah. Tapi dia memang kena ambil ubat sepanjang umur dia lah. Sorry, tak dengar. Dia doktor, hello. Hello, okey. Ah, Dia memang sudah diagnose. Lepas tu dalam perubatan. Okey, diagnosis dia sekarang doktor bagi cakap apa? SLE. SLE. Okey. Ya. Okey, baik. Saya mulakan dengan soalan saya yang pertama lah. Okey. Bolehkah Puan Veronica lah ceritakan tentang pengalaman ketika pertama kali menerima diagnosis anak dan bagaimana saat itu mempengaruhi emosi anda? Perkara ni berlaku tahun lepas, bulan Julai. Okey. Masa tu dia start dengan muntah, lepas tu cerit birit. Macam biasalah, muntah, cerit birit biasa. Lepas tu, tapi doktor tak dapat cari apa punca dia. Lepas tu Okey. asyik duk bagi ubat cerit birit dengan muntah. Berlangsung sampai lebih sebulan. Okey. Lepas tu dia jadi lemah sebab kan tak boleh makan, tak boleh minum. Apa saja masuk terus keluar. Dan last kena masuk hospital. Okey. Tapi time tu sebab sebelum start cerita itu, dia komplain kata jari dia sakit. Sendi dekat jari dia sakit. Lepas tu masa tu doktor pun sudah suspect mungkin rheumatoid arthritis. Tapi Okey. kira tak serius lah kalau benda tu. Tapi lepas tu masa duk tunggu test tu, tiba-tiba jadi pula ciri-ciri muntah semua tu. Lalai keluar masuk kecemasan pun 2 kali. Masuk ward, keluar ward sebab doktor pun tak tahu pasal apa kan. Okey. Duk ingat salah makan ke apa, tapi kita kata tak makan sudah sebulan, lebih sebulan dah. Duk buat macam tu sampai lalas sekali dia macam lemah sangat, macam tak sedar diri dah. Baru doktor betul-betul masuk dia ke hospital, masuk dia ke ward. Okey. Masa tu baru dia buat ujian darah semua. Last dia orang check masa tu sebab dia sudah lama, sudah banyak hari kan tak makan, tak minum. So Okey. sudah terjejas dengan dia punya buah pinggan. Hmm. So bila keluar test ujian darah, doktor kata buah pinggan dia macam ada rosak sikit. Time tu baru doktor rasa serius dah dia tu. Lepas tu masuk dekat ward, raka semua mai. Lepas tu dia orang lain dia orang kata nak buat uji SLE ni, ikut dia punya immune system. Oh, Masa okey. tu memang sudah teruk dah. Dia memang sudah lemah. Doktor kata apa pun dia macam tengah sedar. Lepas tu sebab dia kan bawa umur. Saya kena berada dengan sisi dia sepanjang hari. So selama dia dekat hospital tu, Aizman kena tidak begitu. Masa tu umur dia berapa? 17. 13. Ya, 17. Oh, 17. Sekolah menengah Hmm. lah.
Ya, time tu Okey. kan SPM pula. Aha. So, kan sesi SPM dia orang kan start bulan 3. Mhm. So, dia kena bulan 7. Baru Oh. masuk tingkatan 5, baru 4 Oh. bulan. Tiba-tiba Okey. jadi macam tu. Mhm. Lepas tu lelas, doktor pun kata dengan keadaan dia, dinasihatkan tak boleh pergi sekolah lah. Mhm. Lepas tu kita kata macam mana nak SPM ni kalau tak pergi sekolah pun payah juga. Lepas tu Hmm. keadaannya memang tak jadilah bagi dia pergi hospital. Betul. Dan tu masa doktor duk mai dengan buat uji semua macam-macam uji, doktor dia kata dekat dia, adik you tahu tak you punya kes ni boleh yang memang serius. Lepas tu ada risiko kematian. Mhm. Masa tu bila dengar doktor kata macam tu kan memang tak tahu lah. Pertama yang saya berfikir tu apa salah kita buat Mhm. sampai kena jadi macam ni. Okey. Tapi masa tu saya tahu saya kena kuatkan diri. Sebab Hmm. kalau saya menangis depan anak, dia akan lagi tu lemah kan. Mhm. So sepanjang tempat tu saya tak tunjuk sedih depan anak kan. Mhm. Depan dia memang saya duk senyum, saya duk bagi tahu dia, saya kata doktor cakap macam tu, dia memang kena cakap macam tu sebab dia kan doktor, dia kena bagi tahu kita risiko Mhm. apa yang paling teruk akan terjadi kan. Okey. So, I duk nasihat kat anak I macam tu lah. Mhm. Jadi, I duk bagi tahu dia sekarang apa yang dia kena buat tu hanya 2 perkara saja. Mhm. Percaya kepada Tuhan, Hmm. percaya kepada doktor. Apa saja Mhm. yang doktor pesan tu kita ikut. Lepas Mhm. tu tak payah risau apa pun. Kita percaya saja doktor akan buat Hmm. upaya-upaya untuk sembuhkan. Okey. So, nasib baiklah anak I pun dia positif, dia kuat juga semangat dia. Mhm. Selama dekat hospital kan, 1 hari sampai 3-4 kali dia ramai cucuk. Ambil Mhm. darah, bagi ubat sampai tangan, kaki semua lebam. Sampai Mhm. tak dapat nak cari urat untuk dapatkan darah. Mhm. Sampai doktor pun rasa sedih tau nak mai Mhm. ambil darah kat dia. Okey. Tapi memang itulah. Mhm. Jadi puan kira masa first jadi macam tu memang puan nampaklah sangat sedih kan. Macam mana puan nak cakap dengan emosi-emosi tu berubah atau berkembang daripada yang first masuk ward sehingga ke hari ini? Hmm, bila saya rasa sedih sangat, saya akan bagi tahu dekat anak. Saya kata, mak keluar beli barang sekejap. Lepas saya keluar, saya jalan-jalan. Saya Mhm. buatlah apa saja dekat luar kan. Lepas Mhm. tu bila sudah stable, rasa tenang dah, baru saya masuk balik dekat ward. Teman dia dekat bilik ward tu. Mhm. Sebab dia kes dia kan kira lain sikit. Sebab dia punya immune system yang duk attack badan dia sendiri kan. So masa Mhm. sepanjang dekat hospital, doktor bagi ubat untuk lemahkan dia punya immune system. Jadi Betul. kita orang biasa kita kata kita nak kuatkan immune system kan supaya tak Aha. sakit. Tapi Okey. bagi dia terbalik. Dia Aha. kena immune system dia kena zero. Tapi bila immune system dia zero, dia senang terjangkit apa-apa saja. Betul. Jadi sepanjang masa tu kalau dia masuk ward kan, doktor akan masuk dia dalam bilik seorangan Mhm. ataupun bilik 2 orang Aha. macam tu. So So, selalunya saya akan ambil peluang lah. Saya akan bagi alasan kat dia. Saya mhm. keluar sekejap ataupun saya tengok dia tidur sebab kebanyakan first tu sebab dia lemah, kebanyakan masa tu dia tidur. So Mhm. time dia tidur tu saya keluar lah. Keluar Mhm. lepas tu bila saya tenang tu saya masuk balik. Okey. Bila dia tanya saya, mak saya ni macam mana? Mhm. Lepas tu I pun bagi tahu saya bilang kata, tak apa, boleh baiknya. Mhm. Doktor boleh ada ubat, boleh baiknya. Walaupun doktor duk kata penyakit ni tak ada ubat, apa-apa yang duk bagi tu hanya untuk tahankan dia Ah, punya attack kan. Tapi okey. I buat penjelasan lain dekat anak. Hmm. Boleh baik macam tu. Mhm.
So puan sekarang nak tanya, puan bekerja tak sekarang? Semenjak dia sakit tu, I sudah resign. Sebab kan kalau kena kerak bawa dia masuk Ah. Oh, hospital. sebelum ni puan kerja sebagai apa? Sebelum ni saya kerja sebagai HR. HR. Okey, Ya. baik. Okey, so selain daripada diagnosis anak puan ni yang menyebabkan puan terpaksa berhenti kerja ni, Hmm. adakah benda-benda lain yang adakah orang kata diagnosis anak puan ni mempengaruhi kehidupan harian? Okey, dia punya first attack bulan Julai tahun lepas. Lepas tu Okey. dia kena sekali lagi Julai juga Mhm. tahun ni. Okey. Tahun ni bulan Julai dia tiba-tiba masa tu apa? Uh, Masa tu dia ada rasa, tak ingat lah dia rasa apa. Lepas tu dia tu dia duduk di sini kata dia rasa macam tak selesa. Okey. Rasa sakit kepala ke apa, tak ingat lah. Saya tak ingat dah apa dia. Tapi lepas tu dia duduk di sini kata nak pergi hospital. Mhm. Dan tu kebetulan dia sudah dapat surat tawaran untuk masuk college dekat Shah Alam. Okey. Lepas tu tiba-tiba dia kata dia rasa tak selesa. Kita kata okey lah kita pergi dekat emergency. Lepas tu masuk emergency, masuk dekat ward John Hijau. Mhm. Dan dekat John Hijau tu dia kata dia nak pergi toilet. So first time saya teman dia masuk. Dan Mhm. kali kedua dia kata tak apalah, dia rasa tak apa, dia boleh pergi sendiri. Masa Mhm. dia balik keluar dari tandas tu dia tiba-tiba rasa pening. Dalam Okey. dalam tak sampai 1 minit tau. Dia Hmm. rasa pening, lepas tu dia terus duduk dekat lantai. Okey. Terus dia punya telinga sebelah sebelah right hand side. Mhm. Right hand. Dia punya right hand punya telinga tiba-tiba just hilang pendengaran macam tu. Oh, Langsung okey. tak dengar. Mhm. Sampai sekarang doktor pun tak tahu pasal apa. Mhm. Diorang buat S3, diorang buat CT scan. Mhm. Semua nampak okey saja. Tak nampak apa-apa pun sebab diorang tu duk fikir. Dia rasa pening, dia tak jatuh. Masa dia rasa pening tu, dia tak jatuh, dia tak terhentuk kepala dia. Mhm. Dalam dalam masa 1 minit saja. Oh, Pendengaran hilang macam tu. okey. So sampai sekarang pun doktor tak boleh nak buat apa. Mhm. Tapi baru-baru ni kita dapatlah appointment. Doktor suruh nak pergi buat apa tu? MRI. MRI. Ya. Okey, Puan, saya ulang balik soalan tadi. Macam mana, bagaimanakah diagnosis anak Puan mempengaruhi kehidupan harian Puan? Macam mana pengaruh? Lah satu hal satu tu hilang pekerjaan. Tak dapat Ya, kerja. okey. Tapi baru-baru ni saya duk carilah kalau ada apa-apa yang boleh buat part time sebab anak pun sudah sambung belajar dekat Shah Alam walaupun Mhm. dalam keadaan macam ni. Mhm. So apa yang saya buat tu ya berdoa sajalah hari-hari supaya dia sihat kat sana. Mhm. Okey. Tapi dia memang kena kerak balik untuk di hospital kan sebab dia kena pergi dekat pakar yang berlainan-berlainan. Ah, Tapi memang tak boleh lah nak sambung kehidupan macam sebelum. Di mhm. mana boleh kerja full time kan. Lepas tu memang susah lah sebab rezeki tak ada dah kan. Mhm. Betul. Boleh Puan ceritakan sikit sebarang perubahan ataupun keutamaan ataupun rutin harian Puan yang dah berubah tu? Pertama kali tu saya rasa uh, dalam pasal rezeki ni dulu memang tak terfikir nak buat apa-apa yang dekat rumah ataupun buat bisnes sendiri sebab Okey. kerja dengan orang memang gaji tetap kan setiap bulan. Mhm. Tapi sekarang kalau nak dengan umur sudah tua, Mhm. cari kerja pun susah. Lepas tu kalau saya cari kerja pun nak bawa anak pergi hospital pun tak jadi lah. So Mhm. memang susah lah. Lepas tu lagi satu tu sendiri pun mungkin sebab lepas anak I sakit.
mak mertua saya pula yang sakit. Tiba-tiba saja awal tahun ni. Lepas tu dalam Okey. masa 2 bulan tu dia meninggal. So dalam tempoh 1 tahun yang lepas ni banyak perkara yang berlaku. So memang saya rasa dalam kehidupan ni memang susahlah nak tahu apa yang akan terjadi esok hari kan. Jadi kesihatan jadi amat penting sekarang. I punya perspektif tentang kehidupan ni pun banyak tukar. Dulu dia fikir kita kerja, dapat gaji, bawa anak pergi main-main, bawa asalkan anak besar, dia orang tahu besar, habis sekolah okey dah. Tapi sekarang jadi ubah. Pemikiran kita sudah diubah. Saya rasa sekarang rezeki tu memang penting, tapi sekadar cukup makan tu masih okey dah. Jadi Puan sekarang ada buat online business lah. Sekarang tu buat macam-macam lah, duk cari lagi apa-apa yang ada tak kerja sambilan yang boleh buat online. Sebab saya ada 2 anak lagi yang dekat rumah. Jadi saya tengok anak sulung macam ni, saya pun takut lah kan. Tak tahu yang 2 lagi macam mana. Jadi nak tambah lebih masalah dengan dia orang macam ni. Okey, faham. Jadi Puan, apakah emosi ataupun cabaran psikologi yang tertentu yang Puan selalu alami? Stres, memang stres. Mhm. Stres sebab anak jadi macam ni, stres sebab hilang rezeki dan kerja. Okey. Lepas tu stres juga masa time anak macam ni. Kadang at first I pun tak berfikir nak berhenti kerja. Tapi kita ambil gaji dekat orang, dia tahu lah bos memang tak suka kan kita asyik ambil cuti, walaupun dia faham anak kita dekat hospital, tapi dia pun tak boleh nak biarkan kita asyik ambil cuti kan. So masa tu dia ada lagi I kerja dekat hospital, tapi memang susah lah sebab kerja dekat hospital dengan laptop semua kan. Betul. Pun dekat sana internet pun tak elok. Memang Betul. hospital kan dah banyak blok kan. Betul. Jadi kita pun rasa tak elok lah macam tu. Terus tu lepas tu I kata apalah, I resign sajalah. So masa tu lepas anak sudah okey sikit tu lah yang I fikir kalau lah saya boleh buat sedikit banyak yang boleh tolong orang lain yang sama keadaan dengan saya, ataupun kita boleh macam berkongsi sama-sama bantu mungkin dalam pekerjaan ke ataupun dalam tengoklah macam mana yang kita boleh bantu sama seorang satu sama lain. Dan sebab masa dekat hospital tu saya perasan masa dekat hospital tu ibu bapa yang anak juga sakit tu, kita semua macam satu makanan. Kita tak tahu nak bagi makanan macam mana dekat anak. Terutama kali kalau macam saya kena bersama dia 24 jam setiap hari dekat hospital. Tak boleh balik nak masak. Kalau nak beli kat luar pun tak ada makanan yang sesuai untuk pesakit. Okey, faham. Walaupun pesakit macam pesakit sama ward dengan saya, ada pesakit Muslim, ada pesakit Hindu juga. Dia kata doktor tu pesan tak boleh makan cili, doktor tu pesan tak boleh makan ini, tak boleh makan itu. Tapi yang makanan dekat ward tu pun makanan yang doktor tu kata tak boleh makan. Dah doktor tak bagi makan tapi hospital bagi makanan tu juga. Okey, Lepas faham. tu bila kita komplain dekat doktor, doktor kata masak sendiri. Tak nak masak macam mana. Kan? Betul. Lepas tu macam kita Cina, elok sikit sebab kita Cina kita sudah biasa dengan buat sup yang tak pedas. Tapi kalau macam Melayu, India, yang kan tak biasa dengan makanan yang tak pedas. Betul. So ada seorang anak dia pun sama kes dengan anak saya. Anak dia umur 22 baru nak start kerja. Lepas tu tiba-tiba pun doktor kata dia dapat SLE ni. Lepas tu ibu dia duk sembang dengan saya. Dia kata tak tahu nak masak macam mana ke anak dia. Sebab kan dia sudah biasa kan kalau tiap hari duk masak sup pun
anak tak selera nak makan. Tu kan tak elok Ah, juga. Jadi itulah yang I duk fikir. Kalau lah ada dietitian dekat luar tu yang baik hati boleh kongsikan diet makanan dekat YouTube ke dekat mana-mana kat Twitter tu. ah. Bagi kita lebih senang kita nak cara kita nak masak dekat anak. Jadi dekat wak tu selalu puan buat macam mana untuk makanan tu? Time tu masak tu sebab doktor suggest bagi dia makan vegetarian. Mhm. Lepas tu doktor pun tu kata kalau boleh stop daging, semua daging ikan semua tu stop, pedas tu semua tak bagi. Lepas tu ada hari ada tengok lah. Kalau hari ni uji darah kelak kata kurang apa, saya beli buah-buahan kat dia. Kalau Okey. kata hari ni kurang potasium, bagi dia makan pisang. Macam tu lah. Hmm. Lepas Oh, tu okey. beli salad, sayur-sayuran ataupun sup sayur. Dia bagi dia makan tu saja. Hmm. Sampai dia stable, sampai dia ujian darah. Hmm. Doktor kata okey. Sebab dia tiap hari dia ambil uji darah. Sampai Okey. doktor kata okey, stable. Baru. Tapi tu pun lepas dia keluar hospital, lepas keluar macam 3 bulan, baru Mhm. I sambung balik sikit nasi. Ni Ah. pelan-pelan lah, pelan-pelan. Sampai sekarang dia sudah balik. Boleh Hmm. makan macam biasa lah. Tapi Hmm. kena jaga jugalah. Okey, faham. Okey, tu salah satu cabaran utama puan hadapi tu itulah makanan lah kan untuk anak puan tu Hmm, kan susah ya. cari. Okey, selain daripada makanan tu, apakah lagi cabaran utama yang puan hadapi lah sebagai ibu bapa ni? Ialah macam um, walaupun sebab kita di hospital kerajaan, Mhm. so memang nasib baiklah yang pakar-pakar doktor-doktor dekat hospital memang elok semua. Mhm. Tapi hanya salah satu tu mungkin sebab dia punya prosedur nak masukkan anak nak jumpa doktor dengan appointment tu memang kadang-kadang payah sikit sebab doktor selalu berpesan. Dia kata kalau rasa tak elok, tak sedap badan atau rasa apa-apa, Mhm. jangan tunggu sampai tarik appointment. Terus main saja. Tapi Okey. masa dia kata terus main saja tu, Mhm. pun maksud dia kena pergi dekat ward emergency juga. Okey. Ah, Salah faham lah di situ kan. Lepas tu sama juga kena pergi dekat ward emergency. Lepas tu mungkin kena ambil satu hari ataupun Ah. hampir 24 jam kan. Baru dia orang akan panggil pakar tu. Dan tu Mhm. mungkin dia sudah jadi penat ke apa. Lepas Mhm. tu pakar, kenapa lah? Lepas tu kita tak nak buat apa. Tak boleh shortcut. Memang Mhm. dia punya prosedur macam tu kan. Betul, betul. Ah, Mhm. Itulah lah satu lagi cabaran yang kita hadapi. Mhm. Mhm. Jadi boleh puan cerita pengalaman puan di mana yang situasi yang puan yang rasa sangat-sangat tertekan lah ataupun stres ke? Ada pengalaman macam tu? Hmm, Masa first dia diagnose tu lah. Masa dia Oh. sakit tu. Sebab time tu dia memang lemah sangat. Lepas tu Mhm. pakar, sebab dia masa tu dah 3 pakar dari 3 unit yang berlainan. Mhm. Pakar tu nama pakar lah, ada spesialis. Maksud dia nombor 1 dalam bahagian spesialis tu. Mhm. Lepas tu time tu dia orang duk main. Hampir tiap kali dia orang duk main, dia orang duk cerita dekat anak kata penyakit ni tak ada, tak boleh diubati, Okey. tak ada ubat. Macam Mhm. ni lah sepanjang umur adik. Mhm. Lepas tu kalau tak jaga akan mungkin ada akan kematian lah. So Mhm. time tu memang stres lah sebab susah kan untuk Mhm. fikir anak sudah nak pergi college, nak habis STM kan. Mhm. Dia Okey. punya kira kehidupan dia baru nak mula, Mhm. tiba-tiba macam ni pula. Mhm. Hmm. Jadi, jadi puan yang dia masuk ward tu masih dia sepatutnya SPM SPM. last year kan? Ya. Jadi macam mana dengan SPM dia?
kita pun banyak bersyukur dekat sekolahnya. Okey. Sebab cikgu-cikgu sekolah dia semua memang amat sayang kat dia. Sebab dia pun aktif lah dalam dia punya persatuan semua tu. Dia presiden perpustakaan, habis itu jawatan penting dekat Bandar Puteri semua tu. Okey. Lepas tu cikgu-cikgu semua tu pun rasa sedih lah sebab dia tak boleh nak pergi sekolah kan. Pun rasa risau sebab SPM semua tu. Lala cikgu pun bagi nasihat, suruh kata dapatkan surat dari doktor. Okey. Kata minta untuk dia buat Postpone. pelajaran dekat rumah. Okey. So jadi cikgu-cikgu semua tu sedaya upaya lah yang ada yang boleh tu dia buat kelas online kat dia. Siapa-siapa yang tak boleh tu cikgu akan macam melalui telefon ataupun WhatsApp. Lepas tu duk macam bagi tahu dia lah latihan tu buat sendiri, kalau tak faham tu tanya cikgu. Oh, Lepas okey. tu time tu dia pun ada tuition online yang memang dia ambil secara online dah. So masa tuition cikgu online tu dapat tahu dia sakit macam ni. Cikgu online tu dia pun banyak tolong kita juga. Kalau dia kata yuran tu tak apa sebab dia pun tahu saya hilang pekerjaan. Okey. Yuran tu pun tak apalah, tapi dia pun masih sambung lah dengan tuition. Lepas tu dia orang kata pun bagi kelas tambahan lagi bila nak sampai tam ujian SPM tu kan. Dia bagi Dia yuran tu free lah. last bulan tu dia orang bagi free. Okey, faham. Kadang tapi last pun I bayar juga lah sebab tak elok juga kan. Betul. Jadi tahun lepas ni dia ambil lah SPM tu? Yang dia ambil SPM. Ambil lah. Okey, baik. Bersyukur lah dia pun okey lah dia punya keputusan. Okey. Itu yang boleh sambung pelajaran dekat Shah Alam. Dia dapat dekat dia sambung dekat Intek, College Intek yang Intek Intek. persediaan ke overseas ke macam mana? Tak, yang tu kita pun dapat secara kebetulan sebab dia minat accounting. Oh, Kat accounting. mana-mana pun kita tanya tu dia kata kena sambung tingkatan 6, lepas tu kena sambung degree, baru boleh sambung dekat ACCA. Tapi kebetulan tak tahu macam mana. Thanks to God jugalah. Kita dapat tahu dari UUM kata ada satu pameran pendidikan di Iskandar di apa dah yang lepas Ipoh. Bandar Iskandar Seri Iskandar. Seri Iskandar. Seri Iskandar. Jadi kita pergi sana, lepas tu dapat tahu ada satu college Intek. Sepatutnya dia dulu di bawah MARA, tapi sekarang sudah jadi swasta. Oh, okey. So dia orang ada tawarkan satu foundation. Foundation yang ACCA di mana dia hanya perlu ambil foundation tu dalam 1 tahun, lepas tu boleh terus sambung ACCA. Oh, ACCA. Maksud dia kalau ikut yang biasa, sepatutnya kena tingkatan 6, lepas tu 4 tahun degree, baru sambung ACCA kan ambil macam 7 tahun, 8 tahun untuk habiskan. Tapi sekarang ni dia boleh habis dalam 3 atau 4 tahun. Kira macam fast track lah kan? Macam fast track. Tapi first I pun rasa risau lah sebab keadaan badan dia kan, takut dia stres juga dengan fast track ni. Tapi dengan doktor semua tu kata okey, dia boleh pergi. Lepas tu doktor sini pun bagi macam contact lah, in case kalau apa-apa dia rasa tak elok dekat Shah Alam, dia boleh pergi ke hospital Shah Alam. Macam tu lah. Tapi dia orang pun nasihat lah kalau boleh balik sini lah sebab doktor sini sudah tahu kan keadaan dia ada rekod lah kan? Jadi Puan macam cabaran yang Puan dah hadapi ni. So macam mana cabaran-cabaran tu dia mempengaruhi pandangan Puan sendiri terhadap diri sendiri ataupun keyakinan Puan lah sebagai ibu bapa ni?
buat sekarang saya rasa kesihatan amat penting. Tapi saya pun rasa saya punya kesihatan pun macam terjejas sikit. Mungkin sebab stres ke apa. Kebelakangan ni macam gastrik teruk. Sampai ubat doktor pun suruh saya kena jaga-jaga sebab takut nanti ulcer kan. Okey. Lepas tu itulah hidup memang tak especially time anak duk ulang-alik jalan. Lepas tu kita pun tak mampu nak ikut dia setiap kali. So terpaksa juga dia balik sorang-sorang. So time dia balik sorang-sorang tu kita risau juga lah kan. So time tu memang susah nak tidur. Okey, faham. Jadi Puan, adakah cabaran seperti apa, kekurangan sumber ataupun sokongan ya, tak kiralah sokongan dari keluarga ke ataupun dari luar ke yang menambah beban emosi Puan? Pertama kali masa dia sakit tu, sebabnya kan dia kan anak sulung. Lepas tu orang-orang tua, faham lah orang tua kan masa dia dengar cucu dia sakit teruk pula, jarang kan main tanya dekat ibu, jarang tak ganti tanya dekat bapak kan. Semua duk batuk, duk tanya macam mana jaga anak sampai jadi macam ni. So dan tu memang duk salahkan diri lah. Apa yang silap kan. Lepas tu lepas tu pelan-pelan saya duk research tentang penyakit ni semua tu. Saya faham perkara penyakit ni memang tak boleh orang kata tak boleh dipelakkan sebab dia kan dari badan dia sendiri kan. Kita tak tahu pun macam mana dia terjadi. Doktor pun tak boleh buat penjelasan macam mana terjadi. So first tu memang salahkan diri. Lepas tu time tu saya tahu saya kena stay positif. Saya kena make sure anak stay positif. So time tu saya blockkan semua orang. Saya tak bagi siapa-siapa pun main dekat hospital untuk visit anak saya. Sebab saya tahu kalau dia ramai kan dia akan duk katalah kenapa macam ni lah. Lepas tu orang kata kan, dan lagi pun dia akan duk persalahkan saya depan anak. Itu Agak kira susah dia orang duk main. Lepas itu tu macam anak akan rasa salah dia pula. So first pun anak duk rasa dia macam apa yang dia tu dia buat silap. Sebab lepas tu I pun duk explain kat anak I kata ni dia tak buat silap apa-apa pun. Bukan pasal dia tak tidur awal ke ataupun selamatkan ke apa. Terjadi-terjadilah kan. betul. Apa yang saya faham ni Puan cakap macam ada salah faham lah dengan ahli keluarga kan, dengan macam seolah-olah ada stigma macam tu lah kan. Ya, betul. Tapi selalunya apa SLE anak Puan ni SLE apa ya? Lupus nephritis. Untuk buah pinggang lah. Buah pinggan. Ya, Okey. tapi nasib baik buah pinggan tu kita doktor sempat diagnose dia masa buah pinggan tu terjejas. So Okey. sekarang kira sudah okey lah semua. Jadi untuk lupus nephritis ni dia macam tak ada macam fizikal, macam apa, kesan-kesan fizikal yang orang nampak yang mungkin menjadi stigma lah kan. Tapi saya nak tanya Puan lah, adakah ada stigma juga walaupun dari fizikalnya nampak okey? Ada sebab ubat yang dia duk makan tu kira steroid kan. Okey. So ubat tu dia akan buatkan kulit dia jadi nipis. Okey, faham. So akan nampak urat dia macam spider web tau. Aha. Memang nampak. Jadi Lagipun first tu rambut dia banyak tubuh. Masa tahun lepas tu banyak tubuh. okey. Sekarang sebab ubat tu doktor sudah bagi dekat dosage yang paling rendah. So rambut dia pun sudah tumbuh balik. Tapi dekat bahagian kepala dia sebab masa Julai tu kan dia kena attack sekali lagi. Masa tu dia kena pasal kulit. Lepas tu
attack dekat kulit dekat kepala dia. Aha. So sekarang macam tak boleh ada sebahagian kalau betul-betul duduk tengok dekat kepala dia boleh nampak lah. Oh, okey. Faham, faham. Faham. Tapi dekat muka dia pun ada lagi lah kesan-kesan macam lubang-lubang macam tu. Yang ni doktor cakap SLE sendiri ke ataupun kesan daripada steroid tu? Tak tahu. Tak tahu lah. Dia either one lah kan sebab SLE ni dia affect pelbagai sistem kan. Ya, diorang pun tak boleh nak tentu lah kan sebab ubat tu kan sudah ambil sejak Julai tahun lepas. Lepas tu nak kata ubat tu selepas 1 tahun baru nampak kesan sampingan pun tak ada orang boleh cakap dengan kepastian lah kan. Doktor pun tak boleh. Betul. Lepas Jadi tu tadi pakar medikis dok tanya telinga dia pasal E ke? Lepas tu pakar telinga kata diorang pun tak boleh nak pasti, diorang pun tak boleh nak jawab. Lepas tu tanya pasal kulit tu pasal SLE ke? Pakar dekat bahagian kulit pun kata tak tahu, mungkin pasal bakteria. Mungkin pasal SLE pun boleh lah nak buat sebab SLE ni macam sebelum ni kan macam tak ramai yang kena. Tapi baru-baru ni saja yang jadi macam ramai. Ada faham. orang kata ada sebab tertentu tapi tak pastilah kan. Itu kan orang kata kan. Jadi tadi Puan cakap Puan tak block tak bagi orang datang melawat kan. Saya nak tanya lagi lah ada lagi apa lagi yang Puan buat lah untuk menghadapi untuk keperluan anak lah macam situasi macam ni lah macam tadi yang Puan cakap block orang tu. Ada lagi tak yang Puan buat? Ada juga macam masa dia duk sihat sikit bila duk mak ai memang negatif sikit. Lepas tu masa tu mak mertua saya pun ada lagi. So masa dia orang telefon anak ai kalau dia orang start cakap yang negatif saya akan kata doktor mana lepas tu tutup. Okey. Okey, baik Pak, saya faham. Tak nak macam anak rasa negatif kan. Okey Puan, kan selalu memang Puan nampak banyaklah keadaan-keadaan yang Puan stres kan. Jadi apa yang Puan buat selalunya? Contoh macam meditate ke ataupun tulis journal atau blog ke atau bersenam? Time tu memang saya berdoa. Berdoa lah. Banyak berdoa. Lepas tu baru-baru ni macam mana I boleh come across dengan MRDS sebab dia nak buat YouTube channel. Nak bagi awareness lah untuk public kalau lah orang yang sama macam saya macam mana kat mana boleh dapat pertolongan. So, sedikit sebanyak tentang penyakit tu. Sebab sebelum ni saya pun tak pernah tahu pun apa tu SLE. So masa sepanjang dekat hospital tu saya banyak buat research pasal SLE, lepas tu tahu pasal SLE. Baru dapat tahu ada juga YouTube yang pasal SLE. Lepas tu tiba-tiba duk dengar cerita, macam banyak juga penyakit yang kita tak pernah dengar. Kan masa dekat work kan, masa yang panjang banyak minggu dekat situ. Sembang dengan ibu bapa lain tu fikir tak pernah dengar. Orang pun tak pernah dengar keadaan anak kan. Orang pun tak pernah dengar keadaan anak dia. Semua orang tu fikir macam-macam boleh kat sini. Tapi doktor kata tak pelik. Doktor tak pelik lah. Tapi bagi orang ramai macam kita ni, tak pelik lah kan. Betul. Sebab doktor memang selalu tengok lah kan, dia tak rasa pelik lah sebenarnya. Tapi saya pun, kalau ikut saya pun jarang juga tengok, melainkan waktu masa saya training dulu adalah. Masa saya dekat klinik sekarang ni memang saya pun macam Puan jugalah, jarang nak jumpa pesakit SLE ni. Okey Puan, adakah ada aktiviti khusus yang Puan buat lah untuk Puan orang kata mengembalikan orang kata mengurangkan stres Puan ni? Apa dia?
dengar tadi. Aktiviti khusus lah yang puan buat untuk mengurangkan rasa tertekan puan ni? Aktiviti. Aktiviti yang khusus lah, aktiviti yang puan buat lah. Actually tak sangat. Tapi mungkin dalam segi agama, ya, Okey. sebab sebelum ni anak saya dia macam saya Katolik, Kristian. Okey. Tapi husband saya sebelah suami saya bukan, dia bukan. So sebelum ni anak-anak saya pun macam tak sangatlah pasal agama ni. Lepas tu dia orang pun taklah berdoa sangat. So masa sakit ni duk cakap anak lah. Dia kena percaya kepada Tuhan, dia kena berdoa. So lepas dia sudah okey sikit, sebab saya nak kuatkan semangat dia, spiritually nak dia kuat. Okey. So saya bawa dia pergi ambil bahagian dalam kelas-kelas khusus agama, di mana dia orang cerita pasal keajaiban yang berlaku. Okey. Kalau bersakit dapat sembuh, kalau kuatkan iman, kuatkan doa selama Tuhan, macam ni lah. Salah satu perkara yang besar kalau nak cakap tu, itulah saya bawa dia pergi. So sampai sekarang pun kita tu ada pergi kelas lagi. So dia pun rasa macam masa dekat kelas tu, yang kelas pertama yang kita pergi tu, khusus pertama yang kita pergi tu, kebetulan ada satu cikgu tu, dia pun SLE. Okey. Lepas tu sejak tak nampak apa. Lepas tu bila dia dengar cerita anak saya duk cerita, kata dia baru-baru kena diagnose dengan SLE macam-macam. Lepas tu kakak tu, bila kakak dia macam umur dalam tak sampai 30 tahun lah, 20 lebih. Dia bawa dia tarik anak I pergi sebelah, dia kata kakak pun sakit SLE juga. Dia seorang cikgu di sekolah rendah. Lepas tu dia kata tak ada apa, dia boleh jalani kehidupan macam biasa. Tapi kena kuatkan semangat, kena positif. Sebab dekat hospital kan, doktor dengan nurse pun tiap hari berpesan dekat anak, kata penyakit ni walaupun kata tak ada ubat, tapi dia masih boleh jalani hidup macam biasa. Tapi dia punya condition satu saja, kena kuatkan semangat. Kena stay positif. Kalau dia rasa sedih, dia akan attack dah. Okey. Faham. Sometimes dia stress, sometimes dia sedih, dia akan attack badan dia. So Betul. dia kena sentiasa stay positif, sentiasa macam senang hati lah, tak boleh stress, tak boleh Betul. sedih macam tu. Puan ada berapa orang anak semua? 3. 3 orang anak lah. Jadi macam mana dengan anak-anak lain, sebab anak puan ni saya nampak macam mungkin anak-anak lain nampak puan lebih tumpu perhatian kepada dia lah. Macam mana anak-anak puan tangani keperluan emosi anak-anak yang lain? Ya, dan tu memang sebab tumpu dekat dia. Saya pun duk cerita dekat yang 2 adik tu, kakak Kak Long sekarang kan sakit. So mak kena teman dia tu. Masa tu tak rasa apa, duk fikir jarang boleh faham kan, sebab Kak Long memang Kak Long kesayangan dia tu. Dia memang sayang dekat Kak Long. Tapi sekarang lepas Kak Long, sebab Kak Long pergi Shah Alam, belajar ke Shah Alam, dia tak nampak Kak Long. Lepas tu dengan penyakit Kak Long, dengan semua tu lah, lepas tu I pun duk sibuk kan, duk cari kerja, boleh buat kat rumah tu yang lagi satu alasan lah sebab saya tak nak balik dekat kerja biasa. Sebab I nampak anak 2 orang yang kecil ni, dia orang rasa macam, memang rasa sikit lah macam saya tak jaga penuh kat mereka ni. Lepas tu terutama yang kecil tu, sebab dia baru 9 tahun. Memang nampak sangat dia macam, sebab tak ada orang duk jaga dia. Macam tempoh ni, dia duk buat apa sesuka hati sebab kita tak nak dia macam kita kan.
Pun tak nak dia kacau Kak Long masa dia duduk rehat. So kita Okey. bagi handphone kat dia, bagi laptop kat dia main. So sekarang dia macam banyak hari tu laptop dengan handphone. Gitu dia. Tu masa lepas tu bila kita sudah sekarang kan sudah ada masa nak tengok kat dia, Mhm. dia orang duk kata, mak ni sekarang suka-suka marah. Okey, Ah, faham. So Puan jadi macam kena masak kat dia tu yang I hmm, kata I tak boleh masuk kerja dan I kena luangkan untuk betul. backtrackkan dia orang kan Puan balik. hmm, Hmm. puan ada bawa dia orang jalan-jalan ke, pergi mall ke? Ada tapi keluar pun kena duit kan. Betul. Kalau pergi jalan-jalan tak beli apa-apa pun dia orang pun rasa tak seronok kan. Okey. Mhm. Betul. Okey, jadi puan apa puan sekarang ni dah join MRDS. Hmm. Selain pada MRDS, adakah persatuan yang spesifik untuk SLE yang puan join? Oh tak. Tak Tapi ada. masa dekat hospital tu I ada duk carilah sebab masa tu kan nak cari support group kan. Okey. Untuk SLE ni. Mhm. So masa tu ada nampak dekat Facebook ada satu group SLE Malaysia. Mhm. Saya pun ada join in. Okey. Tapi lepas anak sudah okey sikit I keluar sebab how to say dekat posting yang dia orang duk post tu semua negatif sangat. Okey, faham. So I duk rasa kenapa nak semua posting yang negatif. Dah lah sudah susah hati kan. Dia orang post dekat mana? Grup WhatsApp ke kat Facebook? Group Facebook. Grup Facebook lah. Okey. Tu Ah. duk tengok post dia orang duk rasa susah hati tau duk tengok keadaan anak. Lah tak boleh ni akan turunkan I punya positif. Okey, faham. Jadi apa uh, keluarga dengan kawan-kawan ataupun di apa jiran-jiran ada niat memberikan support kepada puan ke macam ada certain inilah apa certain support Actually lah. sepanjang ni saya seorang saja duk jaga anak saya. Sebab Okey. suami saya pun dalam lelaki kan dia orang pun taklah macam prihatin macam ibu kan. Lagipun anak-anak semua 3 anak-anak I. Kalau ada apa-apa masalah dia orang lebih close dengan I. So dia pun tak nak sebab kat hospital kan dia orang tak bagi kan dapat masuk hospital. Betul. Ward takkan buat perempuan kan. So memang sepanjang tempoh ni saya yang duk jaga anak. Okey. Walaupun masa balik rumah pun kalau ada apa-apa pun anak dia lebih suka cakap dengan saya tanya dengan dapat dia siap. Mungkin rasa segan ke tak salah. Okey, faham. Uh, Puan ada tiba-tiba apa ataupun ada serta-serta masa yang puan rasa orang sekeliling ni tak faham dengan apa yang puan hadapi ni? Ya. Masa lepas keluar ward tu kan sebab kan I control dia punya diet. Saya tak bagi dia makan banyak. Dia macam daging, ikan, semua tu saya kan tak bagi dia makan. Pedas-pedas semua tak bagi. Lepas tu masa tu sebabkan dia terjejas dengan buah pinggan tu. So banyak makanan luar tu tak boleh makan. Terutama garam, terutama itu apa? Sos soya semua tu kan. Semua tu kan tak boleh. Dengan MSG semua tu tak boleh. So masa tu memang lebih dari orang tua lah. Orang tua tanya kenapa ini tak boleh makan, itu tak boleh makan. Okey. Kenapa tak bagi dia makan daging? Tak bagi dia makan ikan, dia dah nak kuatkan badan. Dia bagi dia, saya seorang aja macam mana dia nak sembuh macam tu. So, macam tu memang stres. Jadi puan ada cerita tak kat diorang apa sebenarnya keperluan anak puan sendiri? Saya cerita tapi bukan yang dia orang faham pun. Okey. Jadi Lepas puan tu rasa ada juga lah yang duk macam sebelah bapa, sebelah husband I.
Ibu bapa dia akan duk tanya kenapa tak bawa dia pergi tempat lain. Aku percaya sangat dekat hospital. Okey. Kenapa tak pergi cari tablet Cina, kenapa tak pergi macam bomo ke apa ke. Macam-macam lah, dia orang akan bagilah cadangan yang macam-macam yang pelik-pelik. Okay, tapi puan tak ikut lah. Tak. Okey. Tak langsung tak mau dengar. Okey, bagus. Okey, jadi puan sepanjang orang kata journey perjalanan puan hadapi sekarang ni, apa yang puan sedar tentang puan, tentang diri puan yang puan tak pernah sedar pun sebelum ni ada? Pernah sedar. Ni maksudnya sebelum-sebelum ni puan tak tahu kata puan boleh menghadapi benda ni, macam tu. Ya. Sebelum ni memang tak terfikir kata perkara macam penyakit apa kan, doktor orang duk kata diabetes lah, hypertension lah, apa duk fikir apa kita asalkan kita makanan seimbang, lepas tu tak terlebih-lebih tu tidak okey lah kan. Kalau memang kalau terjadi tu terjadilah. Tapi bila anak jadi macam ni, kita baru perasan kata tak boleh macam ikut saja kan. Kita kena jaga badan juga, kena buat segala mana yang kita upaya juga. Okey. Lepas tu sebelum ni memang pun I tak pernah terfikir saya boleh buatkan semangat macam saya yang saya dapat tunjuk depan anak. Dia kata saya macam kekuatan tu lah kena ada. Faham. Jadi puan rasa pengalaman yang puan dah hadapi ni dia ubah diri puan ni ke arah positif ataupun negatif? Saya rasa lebih dekat positif. Positif lah. Okay, baik. Okey. Okey, saya rasa satu soalan yang akhir untuk saya tanya, apakah nasihat yang puan nak bagilah kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin menghadapi situasi yang sama dengan puan? Pertama kali memang kena kuatkan semangat. Lepas tu ibu memang kena tahan. Boleh rasa lemah, tak boleh. Memang kena kuatkan diri lah. Tak ada orang lain boleh tolong kita. Suami pun tak boleh buat banyak sebab dia lelaki kan. So, kita sebagai ibu memang kena kuat. Kita tak boleh jatuh sakit. Sebab anak dah sakit. So, kita kena kuatkan diri sendirilah. Pertama sekali. Lepas tu baru kita boleh jaga anak. Kita boleh jadi macam teladan dekat anak. Kata, kita boleh hadapi cabaran apa saja. Okey. Jadi Puan Veronica, saya rasa cukup setakat ni sebab dah 3 jam dah ni. Okey, saya memang sangat terima kasihlah kepada Puan kerana berkongsi pengalaman dengan saya, dan saya harap benda ni mungkin boleh menjadi inilah orang kata panduan lah kepada orang lain yang mungkin berada dalam situasi yang sama. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Puan dan juga kepada Puan Alida dan Encik Faizan dan Encik Syafiq lah yang hadir bersama pada hari ini. Okey. Terima kasih. Okey, saya rasa cukup dekat tu. Terima kasih semua. Selamat petang dan selamat Puan Veronica, semoga Puan terus orang kata tabahlah menghadapi segala dugaan dan cabaran. Okey? Thank you. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bye-bye. Doktor. Terima kasih, Puan Veronica. Bye-bye. Okey. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Baik, terima kasih.